Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan belajar mengenai market structure. Okay, kita nak belajar mengenai market structure. So, apakah itu market structure? Market structure itu menunjukkan bahawa kita katakan dia menunjukkan apakah trend yang sedang berlaku pada sesuatu instrumen tersebut. Okay, so it is a daripada market structure tu kita boleh tahu apakah dia trend yang berlaku pada sesuatu carta tersebut. So, kita tengok market structure ataupun trend, dia ada 3 jenis trend. Okey, di mana trend pertama dia dipanggil sebagai uptrend. Okey, uptrend ataupun trend menaik lah. Okey. Nombor 2 kita panggil sebagai sideways. Okey. Sideways ni maksudnya dia tak pergi ke mana, tak naik atas, tak turun bawah. Okey. Dan nombor 3 kita panggil sebagai downtrend, menurun. Okey. So, dia hanya ada 3 market structure ataupun trend ni, dia ada 3 iaitu uptrend, sideways, downtrend. Okey. So, uptrend tu apa dia? Uptrend tu adalah apabila dia membuat struktur sebegini. Kita tengok, okay, dia membuat struktur zigzag macam ni bentuk dia. Okey, mana dia membuat poin yang paling bawah tu kita panggil sebagai low. Okey, kemudian poin di atas tu kita panggil sebagai high. Poin ketiga dipanggil sebagai high low. Dan poin keempat high high. Okey, dan poin kelima adalah high low. Okey, so ingat dia ada 5 poin iaitu low, high, high low, high high, high low. Okey. Sideways pula macam mana? Sideways ni dia tak ke mana. Okey. Sekejap naik atas, sekejap turun bawah. So, dia nampak tak ke mana. Okey. So, kalau kita tengok daripada sini harga naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah. Dan daripada situ kita boleh simpulkan dia berada dalam keadaan sideways. Okey. Bagaimana pula dengan downtrend? Okay. Downtrend menurun, zigzag dia bentuk sebegini. Okey, di mana ke atas ni adalah kita panggil sebagai high dia. Okey, kemudian dia membuat sebagai low. Daripada low, dia naik ke atas membuat retracement, dipanggil sebagai higher high. Okey. Lepas tu dia turun membawa ke bawah membuat lower low. Pada high high ni dia membuat higher lower high. Okey. So 1 2 3 4 5. Okey, jom kita tengok struktur. Okey, berdasarkan market trend, kita tengok struktur pada KLCI kita. Okey, so first of all kita tengok daripada keseluruhan dia. Okey, KLCI, okey, ini adalah keseluruhan KLCI. Kita nampak dia berada dalam keadaan uptrend lah. Okey, cuma kita sebagai pembelajaran kita zoom sedikit. Okey, zoom sedikit. Kita bermula daripada bulan Mac tahun lepas. Untuk kita tengok market structure. Okey, market structure bagi KLCI. Okey. Untuk market structure KLCI, kita boleh tandakan di mana dia bermula. Step naik. Okey, ini adalah low dia. Ini adalah low.
Kemudian dia membuat kenaikan. Okey. Ini adalah high. Kemudian dia membuat pullback sebentar. Okey, ini adalah high low, high high. Okey. High low. Okey. High high di sini. High low di sini. Okey. Waktu dekat sini. Kita dah boleh start lukis garisan yang dinamakan sebagai garisan uptrend line. Okey. Ini adalah merupakan garisan uptrend line. Okey. Dan sambil itu pula kita akan lukiskan garisan yang dinamakan sebagai garisan resistance dan support. So, ini adalah garisan resistance. Okay. Kemudian ini adalah garisan support dia. Okay. Kenapa kita lukis garisan resistance dan support? Bermaksud apabila jika dia masih lagi hold above di support line, dia masih lagi berada dalam keadaan uptrend lah. So low, high, high low, high high. Okay, ini adalah resistance dia. Kemudian dia membuat support yang baru di sini. Okay. Ini adalah resistance yang baru. Okay. Resistance yang baru. Okey, pada kejadian ini, pada lebih kurang 22 Jun ni, okey, apa yang berlaku adalah low high, high low, high high, high low, high high. Okey, dia telah memecahkan uptrend line. Bila dia memecahkan uptrend line, bermaksud dia hendak bertukar arah. Okey, indicate ataupun dia berniat hendak bertukar arah selagi mana dia masih lagi berada di atas the previous high low di sini. Okay, yang merupakan dia punya garisan support, dia masih lagi belum confirm hendak bertukar arah. Okay, dia hanya berniat, indicate yang dia nak bertukar arah. Okay, so dari sini kita nampak dia tidak memecahkan garisan support pada previous high low dan terus memecahkan aras rintangan ataupun the previous higher high di sini. So kita boleh tarik di sini dan tulis ini adalah higher high dia. Okey. Dan garisan support dia adalah kat sinilah. Okey. So, waktu ni kalau nampak di sini, dia buat higher high, kemudian dia jatuh, masih lagi berada di atas higher low sini. Okay, cuba untuk memecahkan higher high, tetapi gagal. Okay, tetapi gagal. Ini adalah salah satu tanda di mana dia berkemungkinan hendak membuat kejatuhan. Pattern ini, kalau saya boleh kongsi pada anda, dinamakan sebagai pattern double top. Okay, pattern double top mempunyai confirmation. Okay, pada neckline dia. Neckline dia berada pada aras ni. So this is the neckline. Di mana jika dia memecahkan neckline ni, maka dia confirm untuk jatuhlah. So daripada sini kita boleh ubah semula garisan uptrend yang sebelum ni. Kita boleh tarik dia pada the new high low di sini. Okay. So indication untuk dia bertukar arah berlaku pada
3 hari bulan Ogos 2020. Okey, ada dua tanda untuk dia jatuh, iaitu apabila dia memecahkan uptrend line, nombor 1. Nombor 2, dia memecahkan neckline pada pattern double top di sini. Okey. So di sini kemudian kita boleh letakkan dia sebagai high lah. Okay. Kita letakkan sebagai high. Then kita tengok dia membuat low. Lepas low dia naik ke atas semula untuk membuat lower high. Okey, membuat lower low, datang menguji semula aras support pada higher low yang sebelumnya. So ini adalah lower low. Okey. Ini adalah lower high. Okey, dan dia pecah support pada the previous higher low. Okey, lower low. Kemudiannya dia rebound semula ke atas untuk memecahkan aras the previous lower high. Okey, yang merupakan aras support di sini. Aras rintangan di sini. So apabila dia memecahkan aras rintangan ni, okey, maka dia nak naik semula. Sebelum tu, sama seperti kat sini, macam saya cakap kat sini, dia apabila dia pecah uptrend line ni, dia ada niat hendak turun ke bawah. Confirmation adalah apabila dia memecahkan higher low di sini. Okey, terbalik pula, kita akan, sebelum tu kita lukis uptrend line. Kali ni kita akan lukis downtrend line. Okey, kali ni kita akan lukis downtrend line. So kat sini kita lukiskan downtrend line dia. Okey, apabila dia memecahkan downtrend line ni, dia hanya intend to ataupun berniat untuk bertukar arah. Okey, siapa yang aggressive trader boleh ambil peluang dekat sini. Okey, selagi mana dia tidak memecahkan the previous lower high kat sini, maksudnya tak confirm lagi lah. Okey, namun untuk KLCI dia telah berjaya memecahkan lower high, maksudnya confirm dia akan naik ke atas. Okey, kat sini low ni kita akan relabel dia semula kepada lower low, kita akan relabelkan dia semula kepada low. Okey, kemudian dia naik membuat semula high yang baru. Okey, ini membuat high yang baru. Okey, daripada sini kita akan tandakan dia punya sebagai aras rintangan dia. Ini aras rintangan dia. Dan lows tu, daripada highs itu dia akan membuat, telah membuat higher low yang merupakan dia punya support. Okey, buat support yang baru, buat base yang baru. So, kita tanda kat situ. Okey, dia naik, dia pecah, dia membuat higher high. Okey, buat higher high. So dekat sini dia jatuh, dia membuat low. Okey, macam tadi juga dia membuat high high. Lower high. Okey, membuat corak downtrend apabila dia pecah low di sini. Okey, dia pecah low sini, dia membuat downtrend. So ini adalah merupakan lower low dia. Okey, dia naik ke atas, gagal untuk memecahkan the previous lower high. Okey, ini adalah lower high dia. Okey, datang semula pecah, membuat lower low. Okey, naik semula. So dia naik semula ke atas, membuat lower high sini.
Okay, turun untuk membuat lower low, pecah sedikit sahaja. Okay, kemudiannya kat sini time ni kita dah boleh lukis garisan yang dinamakan sebagai downtrend line lah. Okay, kita boleh lukis garisan downtrend line di sini. Dia pecah dan dia berjaya memecahkan the previous lower high. Okay, dia pecah downtrend line. Satu, niat dia untuk bertukar arah daripada downtrend kepada uptrend. Okay, pada downtrend ni pada uptrend, first intention dia berlaku apabila dia berjaya memecahkan downtrend line. Kemudian confirmation apabila berjaya memecahkan lower high, the previous lower high. Okay, so dia membuat satu, sini kita panggil sebagai the high lah. Dia berjaya membuat high yang baru, the new high. Okay, ini kita labelkan semula sebagai low. Okay, dan dia jatuh semula di sini. Okay, waktu tu adalah merupakan higher low dia. Dia gagal untuk melepasi aras rintangan ataupun the previous high. Okay, dia naik tapi tak melepasi previous high. Okay, instead sebaliknya dia buat satu yang dinamakan sebagai lower high. Okay, dan kat sini dia berjaya memecahkan, kalau saya tandakan di sini, kat sini, okay, dia berjaya pecahkan the previous low, higher low, tapi dia tak pecah completely, maksudnya dia tidak tutup di bawah sini. Okay, so daripada sini saja kita boleh nampak dia berada sekarang ni dalam keadaan sideways. Okay, downtrend, kemudian dia berjaya memecahkan lower high ni. Okay, dan dia gagal untuk pecah semula high ni. So KLCI sekarang ni saya boleh katakan bahawa dia berada dalam keadaan sideways. Okay, so ini adalah keadaan KLCI berada dalam keadaan sideways sekarang. So selagi mana dia tak, maksudnya kita kena tunggulah sama ada KLCI ni nak naik ke atas ataupun turun ke bawah. Jika dia pecahkan ke bawah ni, maka confirm dia akan turun lagi. Okay, jika dia pecahkan ke bawah ni, dia akan turun lagi. Kita juga boleh melukis satu mini downtrend line kat sini. Okay, untuk confirm sama ada dia nak naik atas. Intention dia, okay, jika dia berjaya memecahkan mini downtrend line ni, dia berniat untuk naik ke atas dan confirmation dia adalah pada aras lower high yang sebelum ni. Okay, same case. So itu adalah mengenai market structure. Okay, so dapat kita tengok kat sini sekarang ni KLCI berada dalam keadaan sideways. Okay, so kita tak tahu jika dia berjaya pecah aras 1641 tu, maksudnya memang confirm lagi dia akan naik ke atas. Okay, indication yang pertama jika dia berjaya memecahkan mini downtrend line ni dan kemudian confirm dengan memecahkan the previous lower high, dan nak lagi bagus jika berjaya melepasi aras 1641 ni. So daripada sini kita dapat tengok market structure dia. Okay, daripada short term dahulu, okay, waktu bulan Mac tu short term dia naik ke atas. Okay, ini adalah fasa uptrend. Mana dia? Kita ambil. So ini adalah fasa uptrend. Okay. Kemudian ini adalah fasa downtrend. Okay, ini uptrend.
So downtrend. Okay. Kemudian dia buat uptrend sekejap di sini. Okay, uptrend di sini. Kemudian downtrend semula. Okay. Dan sekarang ni dia berada dalam keadaan sideways. Okay. Dia berada dalam keadaan sideways. Okay. So itu berkenaan market structure. Okay, again saya ulang semula, market structure ada 3, iaitu uptrend, downtrend dan juga sideways. So adalah penting untuk anda tahu market structure bagi instrumen yang anda tengah buat analisa tersebut, okay, supaya kita tahu timing bila kita nak masuk. Okay. So macam waktu sideways ni, kalau kita masuk hanyalah untuk short term sahaja. Uptrend ni kalau kita masuk sebarang instrumen ataupun counter-counter dekat LCI, maksudnya kita boleh layan lah, swing lama-lama lah, mungkin 3, 4, 5 bulan kita boleh swing lama-lama. Okay, downtrend ni adalah amat berisiko tinggi, di mana kalau kita nak masuk pun memang see money take money. Okay, again uptrend kita boleh layan lama sikit, downtrend see money take money, sideways also see money take money. Okay, so sekian sahaja perkongsian tu pada kali ini. Jika ada sebarang soalan boleh tanya direct pada saya. Sekian, terima kasih.